Hey, what's up guys, welcome to my video. Video ini bersifat podcast, tak perlu tonton, just dengar sahaja sambil buat kerja. Jadi hari ni aku nak kongsikan di mana last time aku dah kongsikan dekat korang di mana aku kerja kilang besi. Dan pengalaman aku ketika kerja di kilang besi tu adalah aku mengalami apa aku nak cakap satu kemalangan yang besar, memang besar. Untuk company memang besar lah, tapi untuk aku, untuk kita semua, ia adalah satu kemalangan yang kecil je. Kira kalau kena kat korang lah, memang jauh daripada mati lah orang cakap. Orang cakap, bukan aku cakap. So pada satu hari tu, kita menerima satu kerja yang urgent, di mana bos dan supervisor cakap, benda ni kena siap. Siapa yang buat ni kena OT malam ni, kena balik pukul 10, balik pukul 12, balik esok pagi, kena kerja straight. Tapi gaji kami bagi lebih lah. Esok kita bagi cuti lah, free ke apa, macam mana kan, belanja cuti. Walaupun tak cuti, tak perlu isi AL. Cuti tahun tak perlu nak isi. Jadi disebabkan tu kan, kita kerja satu hari. Waktu tu aku kerja satu hari sampai pukul lebih kurang pukul 7. Di mana waktu tu waktu rehat ketika maghrib. Ada yang pergi makan, ada yang pergi sembahyang semua kan. Waktu tu kebetulan aku lapar. Pukul 7 aku kelaparan. Dan ketika itu supervisor ada kat situ lah. Bila kita dah lapar ni, biasanya diorang bermain pada order. Kalau ada 10 orang pekerja dekat area situ kan, dekat-dekat situ, jadi seorang atau dua orang akan keluar pergi beli makanan untuk semua. Maksudnya kita kirim lah, kita bagi duit, kita minta dua orang tu belikan makanan. Tapi ketika itu aku dalam keadaan lapar. Aku punya jenis, kalau aku lapar, aku tak ada nak bungkus-bungkus, aku pergi kat mana tempat, aku akan makan. Aku tak peduli kedai apa sekalipun, asalkan bukan kedai jual babi golek. Yang penting halal, boleh makan. Aku akan makan, aku tak peduli. Makanan sedap tak sedap itu nombor 2. Yang penting kalau lapar, aku terus makan. Dan ketika itu, aku memang nak keluar terus. Aku nak pergi kedai makan dan aku makan dekat situ, aku terus balik. Tak ada nak lepak-lepak lah. Kita bukan nak ngular, tapi memang kita memang lapar kan, nak makan. Bila aku cakap macam tu, seorang supervisor ni dia macam, tak ada. Stay ni, kau kirim je budak-budak ni, nanti dia orang balik ni. Masalahnya order sekali banyak guys. Bila order sekali banyak, dia orang lambat. Aku tak boleh tunggu kalau lapar. Kalau lapar aku nak on the spot, aku nak makan terus. Jadi dekat situ, bila aku lapar, aku panas hati. Bila aku panas hati, aku tendang lah besi. Aku tendang besi-besi dekat situ. Tak adalah tendang sampai tergolek nak tunjuk kuat ke apa. Kasut yang kita pakai dekat kilang ni kan ada besi. Dipanggil kasut safety, depan tu ada besi. Kalau kau tendang apa sekalipun, tak rasa. Berdenting bunyinya, tapi kaki kau selamat. Sebab kasut tu kasut safety. Aku tendang, lepas aku belah lah. Buat kerja dalam keadaan menyirap. Memang menyirap gila. Aku memang panas hati. Kalau aku lapar, aku tak dapat makan, aku memang panas hati. Sampai sekarang. Jadi waktu tu bila dah lapar kan, dah sakit hati kan, kita buat kerja pun dah mula macam, boleh cakap tak ikhlas lah. Bila tak ikhlas kan, ada satu situasi tu di mana kerja aku grinder. Aku dah cerita pada video lepas, aku kerja buat grinding. Grinder tu yang besi pusing kat depan tu, kita tala kat besi, gosok. Itulah kerja aku. Ketika aku buat kerja tu, mata grinder tu, mata dia habis, dah haus. Jadi kita kena tukar lah. Bila tukar tu, kita kena perlu ada dia punya pembuka tu. Tapi kita tak gunakan pembuka tu. Biasanya dia orang pakai je besi-besi berat tu, macam hammer ke. Atau tak ada hammer, pakai plate-plate besi, balance kerja kat situ. Ketuk-ketuk gini je. Waktu tu aku nak ketuk. Bila aku ketuk, tap. Besar grinder ni, tak boleh buka. Aku ketuk lagi kuat, pam, tersasar, kena dekat jari. Bila kena dekat jari, memang sakit guys. Aku pakai sarung tangan. Walaupun pakai sarung tangan terasa, bukan tak terasa, benda besi kena tangan. Bila dah sakit tu, aku buat apa guys? Aku cabut. Bukan cabut ke mana, berdekatan dekat situ, tepi bangunan tu ada kawasan gelap-gelap. Kawasan boleh cakap sebelah bilik air lah. Aku lepak dekat situ. Aku lepak kat situ bukan aku nak ngulah, tapi aku nak relax kejap. Aduh, menahan sakit. Tangan aku gini je kan, duduk kat tepi sandar gitu. Kebetulan tiba-tiba member aku sampai. Dia tanya, kau buat apa kat sini? Aku duduk kejap pun kau banyak tanya ke? Aku nak relax kejap ni, tangan aku sakit ni. Gini sambil tangan tengah gini kan. Memang sakit gila waktu tu. Nak terluka lah. Memang terluka sikit je, tak ada benda sangat kan. Luka tu tak pedih. Yang pedihnya tu tangan sebab terhentak tu. Memang gini je aku sepanjang tu kan, berbual dengan dia. Dia cakap, kau tahu tak, orang ingat kau hilang. Aku dah mula seram. Apa yang dimaksudkan dengan hilang tu? Adakah diorang tak nampak aku dah lebih 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam? Padahal aku baru je, tak sampai 5 minit aku duduk situ, dia sampai. Rupanya situasinya sekarang, diorang nampak kesan kerja aku. Sewaktu dekat situ, dia nampak member aku yang
tengah cari aku tu, dia nampak aku tengah buka mata grinder tu, dan bila terhentak dekat tangan, aku hempas grinder tu. Bila aku hempas, dia nampak grinder tu pecah. Lepas tu sarung tangan terbuka. Itu mewujudkan rasa risau. Diorang ingat, ni mesti ada kemalangan apa-apa ni. Budak ni dia jadi apa ni, entah dah mati ke apa kan. Diorang jadi kelang kabut. Diorang panggil lah bos-bos atas. Bukanlah bos, dia macam in charge dan supervisor. Ni Izan hilang ni. Semua cari. Rupanya diorang tengah cari aku merata kilang. Daripada hujung ke hujung sana, semua orang cari aku. Dan kebetulan tempat yang aku lepak tu member aku lalu. Member tau, bukan supervisor. Member aku lalu, member sekampung, melepak hari-hari. Dia cakap kat aku macam tu. Rupanya aku macam terkejut tau. Hai, aku baru macam ni je, kejap dah kalang kabut semua. Rupanya itulah sebab dia orang nampak macam ada kesan kemalangan kat situ. Jadi masing-masing kalang kabut cari aku lah. Bila jumpa aku, dia tanyalah pasal apa. Aku cakap lah, tak ada benda, tangan aku sakit ni, luka ni. Lepas tu aku keluar, supervisor aku nampak, dia panggil aku. Aku dah macam, aduh kacau ni, takkan nak kena bising lagi ni pasal dia ingat aku ngulah ke apa. Dia tanya aku, Zan, kau okey Zan? Okey, aku ni je tangan aku luka ni. Lepas tu cakap apa, asal kau tak beritahu luka? Luka sikit. Tak, luka sikit ke banyak ke, pecah kepala ke, kau kena bagi tahu. Kalau boleh bagi tahu. Kau terus jumpa aku, bagi tahu aku. Lepas tu dia panggil aku, dia bawa aku pergi ke office. Aku ingat nak kena apa kan, nak kena marah ke apa. Rupanya tak. Betul lah. Aku pun dah seram dah time tu. Yelah, kita budak-budak baru kerja. Dia tolong balut luka. Dia gosok, letak minyak gamat ke apa, gosok-gosok. Dia tanya, Zan, okey Zan? Teruk tak? Sakit sangat tak? Tak ada benda lah, luka sikit je aku cakap kan. Cuma sakit pasal aku tergentak tadi. Itu aku relax kat tepi. Bukan aku nak lari kerja ke apa. Lepas tu dia cakap lah, tak apa lah, kalau luka ke apa, kau terus bagi tahu. Kita kena ubat benda ni, kena rawat. Lepas tu dia ingatkan aku, kalau ada kemalangan di tempat kerja ni, jangan ambil ringan, jangan ambil biasa-biasa je. Benda ni sangat-sangat penting. Kalau luka sikit sekalipun, kau terus kena bagi tahu dekat office. Minta tolong pergi pakaikan ubat ke apa ke, buat apa yang patut. Sebab kemalangan dalam tempat kerja ni bukan satu benda biasa. Dia akan jadi masalah besar untuk company. Lepas tu, waktu tu dalam pukul 8 lebih kan. Jadi dia tanya aku, Zan, kau sekarang macam mana? Kalau kau macam tangan tengah sakit lagi kan, susah nak buat kerja, kau nak balik, kau balik je. Aku kira kau balik pukul 10 lah, aku belanja lagi 1 jam. Aku cakap, dia belanja 1 jam, bagus Syut. Dah lah kita kerja tu kira jam. Untunglah 1 jam RM4.50 1 jam. Lepas tu dia cakap gitu, aku kemas-kemas aku balik je lah. Nak dikatakan luka tu nampak macam teruk, tapi sebenarnya tak teruk lah. Dan sakitnya lebih kurang gitu je lah kan, tak ada apa sangat. Tapi selepas aku kerja dekat situ, dalam tempoh tak lama lah, bila aku dah berhenti, aku pergi belajar dekat NIOS tahun 2013, National Institute of Occupational Safety and Health, ataupun kita lebih kenal orang panggil NIOS. Ramai orang cakap, kau dah ada lesen NIOS, kau dah ada ambil NIOS. Tempat-tempat kerja ni biasa orang panggil NIOS kan. Bila ada NIOS, kau gaji besar. Ataupun kita panggil kerjanya adalah safety officer ke apa, safety supervisor ke apa. Bila aku dah belajar kat NIOS tu, aku dah khusus dekat situ, rupanya baru aku kenal pasti di mana apa yang supervisor aku cakap tu betul lah. Kemalangan tempat kerja ni adalah satu benda yang besar, bahaya untuk company tu sendiri. Kalau jabatan daripada kerajaan, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan, ataupun singkatan daripada bahasa Inggerisnya DOSH, dapat tahu benda ni, masak company. Memang company masak, bahaya. Sebab kilang besi tu kita boleh katakan, walaupun kilang dia tak besar mana, tapi dia industri berat. Dia industri yang berisiko untuk dapat kemalangan. Kalau ada kemalangan berlaku, benda tu akan kecoh. Company yang akan kena jawab dekat jabatan tu. Itu pasal lah kena jaga-jaga keselamatan dalam kilang ni. Keselamatan dekat luar ni mungkin tak ada apa sangat, tapi kalau dalam kilang, dalam tempat kerja, dalam apa-apa industri, keselamatan is number one. Bos-bos besar kilang ni ataupun industri atau company ni, dia orang amat takut, memang takut gila kalau ada kemalangan dekat tempat kerja. Dikuatiri sistem kerja dekat situ kan, protokol kerja dekat situ tak betul-betul selamat dan menyebabkan kemalangan, company tu ataupun department tu boleh tutup tau. Kalau department tu tutup, boleh terima lagi. Kalau company yang kena tutup, nak jawab macam mana? Memang rugi teruk punya bos dia. So guys, itu dia perkongsian aku kemalangan di tempat kerja di kilang besi yang pernah aku ceritakan pada video yang lepas. So guys, apa pendapat korang? Adakah di antara korang yang pernah kerja sebagai safety officer ataupun pernah mengambil kursus NIOS, National Institute of Occupational Safety and Health? Susah betul nak sebut. Kongsikan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.